A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nama saya Irwan bin Muhammad Ali, pemegang metrik 250002. Tajuk yang telah saya pilih adalah mengenai hak asasi manusia di Malaysia. First, saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Kebebasan adalah sebahagian daripada hak-hak asasi manusia yang bersifat asasi. Semua agama, tradisi, negara, tamadun dan perlembagaan mengiktiraf kenyataan ini. Di Malaysia, sebahagian daripada hak-hak tersebut terkandung di dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Bagaimanapun, pada praktiknya tidak semua daripada hak-hak tersebut benar-benar signifikan kerana terdapat sekatan-sekatan yang kelihatan melampau dikenakan. Konsep hak asasi manusia merangkumi segenap aspek, baik jasmani maupun rohani. Hak asasi itu boleh berubah mengikut masa, tempat dan juga agama. Konsep-konsep yang lahir daripadanya seperti kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang tidak harus difahami secara harfiah kerana ia sebenarnya syarat dengan nilai. Sebab itu, orang sering membezakan antara kedaulatan undang-undang atau rule of law dengan kawalan oleh undang-undang, yakni rule by law. Antara elemen-elemen yang terdapat di dalam hak asasi manusia, yang pertama adalah perkara 5 mengenai kebebasan diri. Kebebasan diri ini di sini bermaksud tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali menurut undang-undang. Manakala perkara 8, sama rata. Hak kesamarataan penting kerana ia mengelakkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam menegakkan hak asasi manusia. Perkara 10, kebebasan bercakap, berimpun dan menubuhkan persatuan. Tiap-tiap warga negara adalah berhak bebas bercakap dan mengeluarkan fikiran. Semua warga negara adalah berhak berimpun secara aman dan dengan tidak bersenjata. Dan semua warga negara adalah berhak menubuhkan persatuan. Dan seterusnya perkara 11 mengenai kebebasan beragama. Di dalam perkara 11 menyatakan bahawa tiap-tiap orang berhak menganuti agamanya dan tertakluk kepada pasal 4 mengembangkannya. Seterusnya bahagian pelaksanaan. Pelaksanaan hak asasi manusia di Malaysia ini diperanankan oleh pemerintah yang telah memainkan peranan dalam melaksanakan peruntukan-peruntukan mengenai hak asasi ini. Seperti mewujudkan Akta Asutan 1948, Akta Penerbitan dan Mesin Cetak 1984, Akta Pertubuhan 1972, Akta Polis 1967, Akta Rahsia Rasmi 1972 dan seumpamanya. Dan hak asasi manusia di Malaysia ini, untuk pengetahuan, kedudukan perlembagaan adalah sebagai undang-undang yang tertinggi untuk sebagai salah satu platform untuk pelaksanakan undang-undang. Dan seterusnya, isu-isu yang antara isu-isu yang di dalam hak asasi manusia yang sering kita dengar, yang pertamanya adalah seperti kebebasan bersuara dan kebebasan akbar. Di sini bermaksud kebebasan meluahkan perasaan. Undang-undang mengharamkan asutan dan komen umum mengenai isu yang ditakrifkan sebagai sensitif, termasuk perkara perkauman dan agama atau kritikan terhadap raja atau sultan yang memerintah. Dan seterusnya, kebebasan internet. Pihak berkuasa menyekat beberapa laman web dan memantau internet dan penyiaran blog yang dianggap mengancam keselamatan atau ketenteraman awam. Dan isu seterusnya adalah isu LGBT. Isu LGBT ini di Malaysia didakwa enggan mengiktiraf hak asasi orientation and gender identity.
sebagai hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah isu perkauman. Isu perkauman di sini ialah termaktub dalam perkara 8-2 menetapkan bahawa sebarang diskriminasi berkaitan jantina, agama dan kaum ada dilarang. Seterusnya saya akan menerangkan kekuatan dan kelemahan hak asasi di manusia serba sedikit. Dan antara kekuatan yang ada di dalam hak asasi di Malaysia ni adalah yang terletak pada sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan di Malaysia mengamalkan sistem perundangan, undang-undang yang digunakan untuk menyekat hak asasi manusia untuk kepentingan umum. Manakala antara kelemahan asasi manusia yang terdapat di Malaysia ialah seperti terdapat cabaran-cabaran sesemasa yang menggunakan hak asasi manusia sebagai elah. Sebagai contoh, hak asasi ini memperjuangkan sesuatu yang bercanggah dengan perlembagaan Malaysia, seperti kesamarataan bumi putera dan warga negara. Hak bumi putera kita tidak boleh pertikai kerana itu telah termaktub dalam perlembagaan. Namun hak asasi ini setengahnya ada yang mempertikaikan dan ingin kesamarataan itu disampaikan. Namun hak asasi ini seperti ini tidak sesuai di negara ini kerana sebagai hak bumi putera memang tetap wajib dipertahankan. Dan analisis. Pelaksanaan analisis dasar terhadap isu-isu hak asasi manusia di negara ini bakal menjadikan Malaysia sebuah negara yang akan mencapai standard hak asasi manusia setaraf dengan piawaian antarabangsa. Dikenali sebagai kajian dasar pelan tindakan hak asasi manusia kebangsaan. Pelaksanaan kajian ini merupakan tindakan yang paling penting dalam proses membangunkan sebuah pelan tindakan hak asasi manusia kebebasan yang mengambil kira perlembagaan persekutuan dan nilai-nilai budaya Malaysia serta kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi di negara ini. Seterusnya, sebagai cadangan dan penambahbaikan, yang pertamanya, kerajaan seharusnya mewujudkan sebuah generasi pengamal undang-undang yang prihatin terhadap kepentingan hak-hak, ataupun pengajaran undang-undang perlembagaan perlu dirubah supaya tidak terlalu bergantung kepada kes mahkamah. Kadang-kala ternyata kehilangan arah. Selain itu, kesedaran tentang kebebasan dan hak asasi di Malaysia masih rendah dan ini perlu dipertingkatkan sekiranya kita benar-benar serius untuk memperbaiki keadaan. Sebagai kesimpulannya, setiap warga negara Malaysia mempunyai hak asasi sebagai manusia yang dilindungi undang-undang. Hak asasi ialah asas kebebasan, keadilan dan keamanan dunia. Pengabaian hak asasi manusia akan mengakibatkan kemusnahan kepada alam dan penghuninya. Sebagai masyarakat yang bertamadun tinggi, kita seharusnya sedar bahawa kehidupan ini adalah berdasarkan keamanan seperti yang disaran oleh setiap agama di dunia ini dan juga menghormati hak asasi manusia yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagus. Macam kakak